ada satu viral yang dibuat oleh seorang ustaz. Viralkan satu video dia setengah mengajar dan dia mengatakan bahawa by 2030 Sultan tak ada. Malaysia sudah menjadi negara republik. Dia kata tahun ini, dia kata tahun 2013 ni. 2013 dia fasa yang pertama, kemudian dia ada tahun lagi. Fasa awal ni dia kata Sultan ni kita tak panggil dah Sultan, kita panggil setan. Ini nak menyemai kebencian kepada sultan-sultan. Kerana apa? Macam-macam lah dia bagi alasan tu. Jadi apa yang dia buat itu telah berjaya. Sekarang ni ramai orang yang menghina sultan, membenci sultan tu banyak sangatlah. Ini hasil daripada perancangan yang mereka dah buat. Tujuan dia apa? Menjadikan Malaysia sebuah negara republik. Gerakan ini dibuat bagaimana? Adakah gerakan yang angkat senjata? Tak. Gerakan ini gerakan subversif. Gerakan subversif ni adalah gerakan untuk mencetuskan kebencian dan ketidaktaatan. Tak taat kepada raja-raja. Gerakan ini adalah gerakan subversif. Ini ditafsirkan dalam perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 149 menafsirkan apa yang dikatakan sebagai subversif. Ini gerakan-gerakan yang menyuburkan perasaan rasa tak setia kepada raja. Dia salah. Tak setia ni, kecenderungan tak setia kepada Yang di-Pertuan Agong ini ataupun kepada sultan-sultan ini sebenarnya menyalahi Akta Hasutan. Akta Hasutan salah. Dan for your information, Akta Hasutan ini pernah digantung sepanjang 22 bulan pemerintahan PH. Kerana apa? Kerana banyak sangat perkara yang berunsurkan hasutan, maka ia digantung. Undang-undang yang mana kedaulatan undang? Kalau undang-undang itu digantung. Kan? Kemudian kalau dia berhasrat ataupun bercita-cita untuk menghapuskan kedaulatan raja, ia menjadi kesalahan di bawah Penal Code. Di bawah Penal Code ada satu chapter, bab 6, Offences Against the State. Paling tinggi, degree yang paling tinggi ialah memerangi Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya dia bukan memerangi Yang di-Pertuan Agong pun, dia memerangi negara apa semua ni. It's an offence under section 121. Dia namakan kesalahan ini sebagai memerangi Yang di-Pertuan Agong. Kita ada pengalaman, kes ada Maunah dulu, kemudian kita ada isu di Lahad Datu. Itu kesalahan memerangi Yang di-Pertuan Agong. 121. Hukuman dia very serious, very grave. Hukumannya adalah gantung sampai mati. Itu bagi kesalahan tu. Termasuk kesalahan persediaan memerangi Yang di-Pertuan Agong pun menjadi kesalahan di bawah tu. Kemudian yang kedua, berangan-angan, imagine, or dia merancang untuk menghapuskan kedaulatan raja Yang di-Pertuan Agong atau raja-raja atau bakal raja pun menjadi kesalahan. Kesalahan ini sama wording dia dengan kesalahan-kesalahan treason. Di England, di Australia, di New Zealand, kesalahan treason ada dalam peruntukan undang-undang mereka. Dalam undang-undang kita pun ada, tapi dia tak letak tajuk treason tu. Tetapi itulah dia kesalahan tu. Kesalahan merancang ataupun plan untuk menghapuskan kedaulatan raja-raja. It's an offence. Di bawah section 121 capital B. Tapi adakah ustaz yang bernama Wan Ji itu dia seorang sahaja yang mempunyai plan sedemikian? Ini yang sebenarnya tak disiasat. We lost police report. IKSIM lost police report pada tahun 2018. Tetapi jawapan yang diberikan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur ketika itu, Datuk Mazlan Nazim, dia kata, "Datuk, very sorry, you come wrong timing." Tommy Thomas baru dilantik sebagai Peguam Negara dan DAP baru menjadi kerajaan. So dia kata macam mana kami nak siasat, because siasatan ini akan bercanggah dengan the government of the day. Saya kata dia tak kira. Ini kesalahan whether you government ataupun you parti yang besar, you Peguam Negara. Kalau you ada pemikiran ini, it is an offence. You have to investigate. Dia kata dia terpaksa klasifikasikan report kami itu sebagai sulit. Dan dia menjadi report sulit until now. Dah bertukar kerajaan PH dah jatuh pun, siasatan tetap tak dijalankan juga.
Itu baru satu kesalahan. Kesalahan dia, the main kesalahan, iaitu kesalahan merancang untuk menghapuskan raja-raja.